Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara MU versus Barcelona, yang mana MU menang 2-1 pada perlawanan ni hasil jaringan dari Fred dan juga Anthony. Duo Brazil skor pada perlawanan ni itu adalah satu benda yang positif untuk pasukan MU. Dan kalau kita lihat kepada position yang dimainkan oleh Erik ten Hag kepada Fred, dia juga bermain di bahagian kanan pada perlawanan ni dan dia sangat-sangat efektif. Bahkan dia banyak juga involve dengan attacking pasukan MU ketika berada di bahagian final third lah. Dan kalau kita lihat gol yang dijaringkan oleh Fred pun, dia menggunakan kaki kanan, so that is a good goal. Dan juga menggunakan weak punya foot, memang satu gol yang kita kena respect Fred pada game ni. Dan kalau kita lihat, Fred ditugaskan lebih kepada untuk menjaga De Jong, dan waktu first half boleh dikatakan penjagaan Fred kepada Frankie De Jong agak kurang, tetapi di second half kita boleh nampak yang Fred dia step up the game dan menjadi player yang memang paling cemerlang dalam perlawanan ini. Jadi kalau kita lihat secara overallnya, waktu first half MU punya tactical implemented by Erik ten Hag boleh dikatakan gagal dilaksanakan dengan baik lah oleh pemain-pemain MU. Tetapi apabila masuk second half, ada beberapa pertukaran yang dilakukan oleh Erik ten Hag, benda tu membawa kepada positive side, dan perkara tu telah membuatkan MU bermain dengan lebih baik di second half. So that is a good thing lah tentang pasukan Manchester United. So saya tak mau cerita benda yang kita nak puji dulu. Saya nak cerita permasalahan MU waktu first half. Kalau kita lihat pada perlawanan ini, waktu first half MU memang sangat sukar ataupun boleh dikatakan agak kena pressure dan juga dikenakan serangan yang banyak oleh pemain-pemain Barcelona lah. Dan kalau kita lihat di kawasan kanan pasukan MU, iaitu Bruno, dan juga di kawasan kiri Rashford, boleh kita katakan winger waktu first half. Bruno dan juga Rashford tidak mampu nak bergerak dengan terlalu bebas akibat dikawal dengan rapi, terutamanya Rashford lah, yang mana Rashford dikawal dengan ketat oleh Araujo dan juga dikawal ketat oleh Conde, yang menyebabkan Rashford tak boleh nak bergerak bebas dan tak boleh nak membina link up dengan Weghorst. Dan dalam perlawanan ni Weghorst diletakkan sebagai number 9. So apabila Weghorst diletakkan sebagai striker ataupun penyerang tulen untuk pasukan MU pada perlawanan ni, antara kekurangan Weghorst adalah pace ataupun kelajuan, dan dia sukar untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Barcelona yang diketuai oleh Christensen, yang mana Christensen ni kita tahu dia seorang bowler yang bagus, dia seorang defensif yang bagus. So apabila Weghorst diletakkan di bahagian number 9, Weghorst tak boleh nak beat pertahanan pasukan Barcelona dengan lari-larian di belakang pertahanan ataupun untuk meletakkan diri di kawasan yang kosong. Sebab apa? Sebab dia tak memiliki pace. So pemain-pemain Barcelona tak menghiraukan sangat kehadiran Weghorst di first half. Dan dalam pada masa yang sama, Sancho diletakkan sebagai pemain number 10 ataupun attacking midfielder. Kalau kita lihat pada perlawanan-perlawanan sebelum ni, Sancho diletakkan as a number 10 memang agak positif, tetapi untuk game ni boleh dikatakan dari segi gameplay dia tidak banyak untuk memfokuskan kepada central, dan dia terlalu out wide untuk berada di posisi lah. So dia tak boleh nak link up play, dia tak boleh nak create banyak chances, dia tak boleh nak create combination yang bagus di bahagian tengah, yang menyebabkan bahagian tengah pasukan MU waktu first half agak kurang untuk menyerang. Sebaliknya Casemiro dan juga Fred yang nampak lebih efektif in term of long ball kepada hantaran-hantaran di belakang pertahanan Barcelona. Sebab Barcelona dari first half lagi dah main dengan posisi high line ataupun defensive line yang tinggi apabila mereka dalam keadaan menyerang. So MU lebih kepada long ball untuk beat kawasan tersebut lah. So kalau kita tengok penggunaan Bruno di bahagian kanan waktu first half, memang ada satu peluang yang terbaik lah, iaitu minit kedua, dan hasil hantaran daripada Casemiro yang meletakkan bola di kawasan kosong, yang mana Bruno berjaya buat larian di belakang pertahanan dan kawasan tu memang free, kosong, sebab Balde dah naik, Balde punya position dah terexpose, tetapi sayang gagal disudahkan dengan baik lah. Tetapi overall waktu first half memang kita nampak yang Balde, pemain left back pasukan Barcelona ni, memang sangat-sangat bagus, memang sangat-sangat cemerlang dari segi dia punya offensive play, dari segi dia punya defensive play memang agak cemerlang, sehingga pemain-pemain Barcelona di bahagian kiri memang efektif gila menyerang. So boleh dikatakan bahagian kanan MU tu kena attack lah, manakala bahagian kiri MU
yang diketuai oleh Luke Shaw. Rafinha tak boleh nak lepas sangat Luke Shaw, so mereka tak fokus sangat, mereka lebih kepada bahagian kanan pasukan MU yang dimainkan oleh Bruno dan juga Wan-Bissaka. Jadi first half itulah permasalahan pasukan MU, tetapi Erik ten Hag ni bijak, dia master class. So apabila dia nampak problem tersebut, apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag adalah di second half dia menukarkan Weghorst dengan Anthony. So apabila dia bawa masuk Weghorst dengan Anthony, dia put Bruno untuk berada di bahagian tengah dan dia letak Anthony untuk berada di kawasan Balde. Sebab apa dia bawa masuk Anthony? There is a good question lah, ataupun there is a good thing apabila dia bawa masuk Anthony. Sebab kita tahu Anthony ni dia punya gameplay bukan macam Bruno. Dia punya permainan adalah lebih tenang dan dia memang adalah typical winger yang boleh buat larian-larian di belakang pertahanan dengan sangat baik, dan dia pandai untuk guna kawasan yang kosong untuk memanfaatkan ruang-ruang tersebut lah. Jadi apabila kemasukan Anthony di bahagian kanan ni, kita boleh lihat something yang bagus. Apabila MU berada dalam attacking phase ataupun dalam transisi dari bertahan ke menyerang, mereka hampir mencipta setiap gerakan tersebut adalah peluang untuk mereka score gol. Tetapi sayang dari segi finishing, daripada segi final decision dan juga daripada segi final attempt, boleh dikatakan mereka agak kurang untuk execute peluang-peluang yang ada lah. Tetapi kemasukan Anthony untuk beat high line ataupun kawasan yang kosong ditinggalkan oleh Balde telah menyebabkan Balde waktu second half tak boleh nak terlalu tinggi. So dia kena jaga pergerakan daripada Anthony. So kemasukan Anthony untuk menetralkan pergerakan Balde yang memberi impak yang positif kepada serangan Barcelona waktu first half telah menjadikan satu benda yang membuatkan Barcelona tak boleh nak bergerak dengan lebih ofensif di second half, dan peranan daripada segi Roberto dan sebagainya pun agak kurang untuk memberi backup kepada Balde. So mau tak mau Balde dia kena kurangkan dan juga kena balancekan, lebih fokus kepada defense, sebab Anthony akan memberi ancaman yang berbahaya kepada pasukan Barcelona, dan benda tu berjaya lah apabila MU buat kan. So MU memang bermain dengan sangat baik lah. Yang kedua, ada benda yang boleh kita puji adalah gandingan Casemiro dan juga Fred, yang mana untuk game ni Casemiro bermain di bahagian defensive midfielder dan dia sangat tenang lah, boleh saya kata, untuk kawal bahagian midfield. So kita tak payah nak sembang banyak. Memang Casemiro ni daripada segi reading game dia bagus, daripada segi interception dia bagus, dan yang paling penting transition dia daripada segi hantaran-hantaran jauh, dia memang ada vision yang sangat cemerlang lah untuk hantar bola di belakang pertahanan. So MU lebih kepada long ball dengan hantar bola di belakang pertahanan, sebab itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk beat high line ataupun pertahanan tinggi yang dimainkan oleh Barcelona. Dan untuk Fred, apabila beliau diletakkan di bahagian kanan untuk game ni, memang saya boleh katakan Fred is one of the most important player yang ada untuk pasukan Manchester United. Dari segi work rate, dari segi bertahan, man marking Frenkie de Jong, involved dengan attacking pasukan MU. So overall game dia memang buat kerja dengan baik lah. So awal-awal saya agak gusar apabila Fred main di kanan, tetapi overall thing memang Fred adalah player yang menunjukkan kesungguhan dan bermain dengan sangat baik lah. Dan yang ketiga, apa yang boleh kita puji tentang MU adalah satu lagi pasangan centre back, iaitu Varane dan juga Martinez. Untuk Varane dan Martinez memang saya boleh puji. Dua-dua adalah ball playing defender. Dua-dua adalah ada kelebihan masing-masing. Kalau kita tengok ada satu gerakan yang mana Varane cipta gerakan daripada bawah bersama dengan Anthony, yang mana dia passing ke Anthony through ball dan hampir menjaringkan gol. Tetapi benda tu memang adalah satu benda yang efektif daripada Varane apabila dia join the attack dan bermain dengan lebih tinggi. Dan Martinez pula dia lebih kepada dengan ball progresif lah. So dia boleh supply bola dengan jauh, dia boleh supply bola sampai dekat half space dan sebagainya. So that is a good thing tentang Varane dengan Martinez ni. Mereka berdua ada kelebihan apabila dalam attacking phase, dan mereka juga ada kelebihan daripada defending phase. So mereka ni saling melengkapi. Kalau seorang naik, seorang defense, seorang naik, seorang defense, seorang defense, seorang naik. So mereka berdua adalah partner yang cemerlang. Mereka berjaya menyelamatkan gawang MU dari devolusi lah. Varane berjaya save percubaan Lewandowski dan sebagainya. So dia boleh juga cover mistake yang dibuat oleh De Gea dan sebagainya. So that is a good thing tentang Varane dengan Martinez. Dan untuk Luke Shaw, yang boleh saya puji adalah dia berjaya untuk mengekang Rafinha untuk bergerak dengan lebih bebas. Sebab sebelum ni kalau kita tengok Shaw bermain di bahagian
centre back kan. Jadi Malaysia tak boleh nak jaga Rafinha dengan baik, tetapi untuk game ni boleh dikatakan Shaw berjaya mengawal dengan ketat Rafinha sebagai, dan Rafinha memang tak boleh nak masuk, dia hanya boleh buat percubaan daripada outbox ataupun luar kotak penalti sahaja, tetapi bola percubaan tu banyak melambung lah kan. Jadi benda tu memang orang kata tak boleh nak buat apa. Tapi Bisaka memang kena bully lah dengan Bruno waktu first half dengan Balde kan. So benda tu memang tak boleh nak kata apa lah. Second half buat masuk Dalot nampak lebih efektif. Memang orang kata apa, bahagian kiri Barcelona pun tak boleh nak bergerak dengan bebas sangat. Jadi itu antara benda positif lah. Yang paling positif adalah bagi saya Garnacho, yang mana kemasukan Garnacho untuk game ni dia memberi satu gameplay yang impactful kepada counter attack pasukan MU. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kepada gerakan Garnacho, dia agak bagus daripada segi acceleration, daripada segi kawalan bola dan juga body language, yang mana dia pandai untuk menetapkan kelajuan dia bila masa dia nak tingkatkan pace, bila masa dia nak tingkatkan speed untuk beat pertahanan lawan. So dia berjaya untuk beat lah 2-3 player. Banyak kali situasi tu berlaku yang hampir membuatkan MU create chance ataupun mempunyai peluang untuk menjaringkan gol, sehingga ada Busquets kena tarik dia. So Garnacho is very impactful untuk game ni sebagai sub lah. So bagi saya Garnacho pun patut diberi pujian lah untuk game ni. Jadi secara overall MU bermain dengan sangat baik. Barcelona first half main baik, tapi second half kita boleh nampak Konde tak banyak buat overlap untuk bantu Rafinha, Balde tak boleh naik terlalu tinggi dan sebagainya. So Ten Hag telah berjaya meneutralkan taktikal dari Xavi kan. Jadi benda tu secara rumusannya MU bermain dengan baik walaupun ada beberapa pemain berada di bawah Bilopa seperti Sancho, Rashford, Weghorst dan juga sebagainya. So itu adalah benda yang saya nak komen untuk game ni. Lah kali saya nak komen tentang De Gea. De Gea macam saya cakap, dia adalah shot stopper, tetapi dia still lagi dari segi distribution ball ataupun involve dengan build up play pada bawah ataupun play from behind, dia agak kurang dan dia hampir menyebabkan MU kena gol lah kan, sebab hantaran dia yang kurang tepat berjaya di intercept oleh Roberto. So fikir-fikirkanlah. Okay, Assalamualaikum.